Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبيسر ولا تعسر وبتمم بالخير وباشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله Usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hamba yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh barakah ini. Allah Subhanahu wa taala memilih kita lagi sekali untuk kita berada dalam suasana ketaatan di permulaan hari kita sebagai orang Islam ini. Kiraannya bermula maghrib. Jadi di waktu permulaan ini mudah-mudahan dia menjadi petanda ataupun satu kesungguhan mujahadah yang kita nak menunjukkan, nak menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya yang seutama-utamanya nak menunjukkan keutamaan kehidupan kita ini. Permulaan hari kita berada di mana? Di tempat yang Allah redha. Jadi masjid ia adalah kerja ataupun tanda bagi orang beriman itu ada dengan mesti menterjemahkan, mengimarahkan di rumah Allah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Jadi kerja datang masjid ni adalah kerja iman, menyatakan iman dengan amal yang kita lakukan. Kalau dalam perbahasan, dalam kita bentangkan dan syarahkan hakikat kehidupan ni, kalau nak dinisbahkan tamsilan, kita faham dari syariatnya, ini dalam mengimarah ke rumah Allah, itu satu kewajipan lah bagi orang beriman kan. Kewajipan kita wajibkan diri kita tu untuk mengimarah ke rumah Allah. Jadi kalau kita letak pada perbahasan hakikat kehidupan, kita nak bagi tamsil dalam bab iman ni, kita mesti menguasai satu cabang atau satu pendekatan yang dipanggil nazar wal istidlal. Imam Sanusi rahimahullah ta'ala alaih itu meletakkan, menggariskan panduan kita cerita bab iman amal. Iman contoh, amal orang faham bab iman. Bab iman ni dia bukan sekadar perbahasan yang hanya bersandarkan kalimah-kalimah yang kita hafal, tapi mestilah diterjemahkan dengan penglihatan, penghayatan, nazara, melihat. Wal istidlal, dan dengan pemikiran yang rasional. Maksud kata iman itu mesti ada tamsilan yang boleh membuatkan akal ni tunduk balik. Contoh, datang masjid. Orang fahamlah, tahulah datang masjid, tak situ banyak-banyak lah kata. Aku tahu lah datang masjid. Tak payah kau pergi dulu. Mana orang tahu? Contoh gitu lah. Marilah kita datang masjid tuan-tuan. Ni rumah Allah ni kita kena imarah kan. Aku tahu lah. Dia punya aku tahu 20 tahun tu. Kita nak kempen orang datang masjid ni bukan sedang. Saya baru dalam bidang ni, dalam bidang ceramah ni baru 10 tahun. Dalam 10 tahun tu kalau tak buat program tu tak penuh. Dia jadikan datang masjid ni program, bukan kehidupan dia. Hati-hati. Dan Alhamdulillah Allah Ta'ala takdirkan saya dibesarkan pula di Masjid Negeri Shah Alam. Ayahanda saya mengajar Quran 38 tahun.
Jadi kalau kehidupan tu dari kecil lah, tapi kalau ikutkan dah besar ni 10 tahun Allah buat. Biasanya masjid orang faham syariat, tapi buat kehidupan macam mana nak kaitkan? Macam mana nak kaitkan datang masjid ni dengan kehidupan? Ceritalah macam mana orang nampak iman adalah iman masing-masing, katanya ada iman masing-masing pula. Dah khair. Iman masing-masing, tahu dah iman masing-masing. Tapi ianya tidak boleh jadi perbahasan bab iman ni. Imam Syafi'i rahimahullah taala alaih meletakkan perbahasan setiap individu dalam fiqhul akbar. Ini penting dalam tafsiran iman, KPI, Key Performance Indicator. Kita Syafi'iyah, kita Nusantara, kita Syafi'iyah. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah taala alaih dalam kitab Fiqhul Akbar, kitab beliau meletakkan KPI iman itu adalah setiap individu dituntut untuk meyakini Allah secara jazam. Apa maksud jazam? Berazam ke tu? Itu azam, ni jazam. Putih panggil. Secara putih maksudnya dia tidak tergantung. Iman ni tergantung pada keadaan. Tengoklah gajin, dia tak ada tergantung-gantung bergentayangan. Tak. Iman dia masih membumi. Dia ibarat benih tertanam di bumi, berakar umbi, jadi pokok, jadi rendang, ada buah pula. Halawatul iman. Dia kena begitu. Iman tu kena jazam. Putih tertanam di dalam bumi, berakar jadi pohon, orang numpang pula. Satu, jazam. Kedua, dia tidak ada syak atau wasangka. Syak tak ada. Syak ni apa? Aku rasa lah kan. Syak dan dia panggil zon, dia sangka. Dalam hukum fiqh ada zon tu. Tapi kalau dalam akidah dia tak ada sangka. Dia tak boleh. Aku sangka lah. Sangkaan aku lah. Allah ni ada ke tak ada? Jangan cakap pasal gitu. Balik awal. Dan yang ketiga, taklid. Dia tak nak fikir. Ikut kau lah fikir apa, aku follow dia. Tu jangan. Dia kena ada keupayaan berfikir sendiri. Ni dalam bab Asy'ariyah Al-Maturidiyah ni. Dia ni bab naqal wal aqal. Digabungkan, disinergikan, diintegrasikan. Supaya akal ni dia tidak terbiar begitu. Dia dah ikut nakal lah, nakli lah, tapi mari berakal lagi pula dia. Dia tak ada kaedah. Sebab tu Asy'ariyah Al-Maturidiyah ni kemas lah. Gabungkan dua-dua. Masuk kata taklid, dia tidak boleh. Contoh anak kita dah faham dah beriman kepada Allah. Apa dalil secara ijmali, secara ringkas tentang bukti kewujudan Allah. Kalau ambil pada syarah Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dia Asy'ariyah Al-Maturidiyah. Kalau kita Asy'ariyah, tapi dua-dua aliran ini ada sinergi. Maturidiyah tu ada sikit khilaf dia nanti. Tapi dia perbahasan dia sama, takwil itu ada berlaku di situ. Baik, Imam Abu Mansur Al-Maturidi mensyarahkan secara ijmal, secara ringkas, yakni tanda kewujudan Allah, isyarat kewujudan Allah itu dengan macam mana? Tengok alam. Tu dia. Tengok alam bukan termenung. No, mana? Tahulah hidup ni. Alam. Orang suka tengok alam, dia termenung. Siap menyanyi pula, termenung. Apa? Sambung. Ada lagu tu kan, termenung. Ay Allah. Orang suruh renung, bukan suruh termenung. Renung, tengok langit. Tak ada tiang langit ni. Ada satu soalan orang tanya dekat satu tempat. Dia kata, Ustaz, hati-hati Ustaz ceramah style macam ni orang suka ni. Ada seseorang ni setengah-setengah tu dia suka. Apa dia? Dia suka tanya. Dia kata apa? Langit ada berapa tiang? Ramai Ustaz dah kena tanya lah kan. Dia kalau jemaah ni ada, dia kacau kan. Setakat ini tak terjawab lagi. Ya, tak terjawab. Tak apalah. Kalau Allah tak takdirkan saya jumpa dengan jemaah tu, tolong sampaikan jawapan ni pada dia. Tolong tanya balik, kenapa perlu tiang? Dia bantik tu. Dia kata langit berapa tiang? Kenapa perlu tiang? Dia tanya berapa tiang, jadi kita tanya balik kenapa perlu tiang?
Sebab nak tahan, apa yang kita berhajat pada tiang? Kuat. Kalau saya tanya tiang apa pula? Tiang besi ke, tiang kayu ke, tiang batu ke? Dia tak kisah tu, yang penting kuat kan? Yang dia berhajat pada kuat, bukan kayu, bukan batu. Ini mula berfikir kan, nampak berfikiran kan? Rasa sel-sel tu burung kan? Mula. Kalau dia tu dengar kan? Tauhid dia kena macam itu, Mas. Tauhid dan tasawuf. Kita hakikat kehidupan ni, apa tadi kita mukadimah tadi, kita faham syariat dan iman tu, tapi dia mari nak terjemah kehidupan, dia ibarat ada satu perkara yang tidak jelas, ada gharar kat situ. Dia ada syak, ada zon kat situ. Akhirnya iman ni dia terpisah balik pada kehidupan. Hati-hati. Rupanya ramai tahu, tapi bila mari dalam amali tu, dalam implementation, dalam terjemah, dia panggil tajalliyat. Nak terjemah tu, fail. Dia nak fail. Macam tadi lah, datang masjid tahu iman. Tapi dalam kehidupan, apa kaitannya? Mana nak kait? Ada nak kait, jagi saya kait. Demi cara fikir gini. Macam tadi contoh. Renung, tengok dalil. Bila renung, kita tanya, yang berhajat pada kuat itu, kita bukannya nakkan batu itu, nakkan kayu tu, nakkan besi, tapi nakkan kuat tu. Betul tak? Saya nak tanya balik, kuat tu sifat siapa? Sifat kayu, sifat batu, sifat besi? Dah, kalau kayu sifat kuat, besi tak adalah kuat. Jadi pada besi, batu, kayu ada kuat, tapi nak tanya kuat tu sifat siapa? Maka di situ datang pembahasan hakikat syariat. Nampak kayu, tapi hakikat yang kita nak sifat itu. Sifat kayu hancur, habis. Sifat kayu kan raput. Kita ni makam syariat berhajat pada kuat, tapi kena ada asbab dia. Ada kayu tu, itu datang asbab tu. Tapi bila kita tanya kuat sifat siapa? Allah. Allah sifatnya apa? Istighna. Kenapa perlukan kayu lah nak buat tiang, nak buat langit? Cukup dengan kuat sifat Allah. Istighna. Tidak perlukan makhluk. Kenapa perlukan tiang pula? Kasi dia jam lah, dia diam lah. Nampak? Sebab kuat itu milik Allah. Dan sifat Allah istighna. Beristighna tidak memerlukan makhluk. Malah makhluk yang perlukan Allah. Khalas. Jadi kita tanya balik, perlukan tiang tak? Salah. Jawab persoalan pun salah. Betulkan soalan balik. Tak perlukan tiang. Apa perlukan tiang? Tiang tu makhluk. Yang diperlukan kuat. Nak menang kuat tu pula sifat siapa? Allah. Allah perlukan makhluk ke untuk menyatakan kuat dia? Tak. Tapi menjadi dalil kepada kewujudan Allah. Itu Allah terjemahkan alam. Ini tamsil ni contoh. Orang kata tengok langit ingat Allah. Tengok rumah ingat Allah. Macam mana tu cara dia? Sebab kalau salah bawa orang kata ingat Allah macam mana ni? Tengok langit tanda Allah ada. Tengok bumi tanda Allah ada. Jadi si anak ni dia tak boleh nak fikir. Bapak pun sama sebenarnya 2 kali 5 juga. Entah bapak ikut je dia. Sudah. Sebab tu ada perbahasan wa yabribullahul amsala linnas. Surah An-Nur ayat 35. Allah kata apa? Bagi contoh tamsil kepada manusia. Itu datang tadi manhaj Al-Imam Sanusi rahimahullah ta'ala alaih dalam perbahasan nazar wal istidlal. Melihat dan merasionalkan. Contoh, kenapa? Bila Imam Abu Mansur Al-Maturidi mengatakan secara ringkas, tengok alam tanda wujud Allah. Bukan alam tu wujud. Alam tu tidak wujud. Tidak wujud. Apa itu yang ada tu? Diwujudkan. Kan pening tak? Alah, saya Ustaz, pening betul ni. Tapi bagus. Bila rasa pening, maksudnya akal berfungsi. Kalau dia buat tak tahu dia, mana tak jalan tu akal tu. Kena pergi check tu. Testing.
Jadi macam mana nak isyaratkan kepada kehidupan? Isyaratnya begini, kenapa tengok langit, tengok alam, tanda wujud Allah, kita bagi contoh kepada kehidupan. Di sini ada kaedah dalam kita syarahkan kehidupan, bersandar kepada sifat wajib bagi Nabi SAW. Pegang kaedah ni jemaah sekalian. Kalau dalam pengajian kita kuliah ni, memang saya ambil kaedah pendekatan terus pada contoh lah. Walaupun ada matan syarah di satu-satu, kena takut tak sempat. Tapi kita rujuklah, ada perbahasan di sini kitab. Yang dikarang dalam hakikat kehidupan ni, perbahasan adalah tujuan dan matlamatnya adalah bagaimana nak terjemah kehidupan bersandarkan tadi kepada tauhid dan tasawuf. Baik. Jadi berbalik pada tadi, dalam perbahasan ijmal secara ringkas, Imam Abu Mansur Al-Maturidi mengaitkan tengok alam tanda wujud Allah. Bagaimana nak terjemah dalam kehidupan? Baik. Maka di situ kita pergi contoh, pergi rumah orang. Ini contoh. Contoh. Pergi rumah orang, pergi rumah saudara. Pergi waktu malam. Kita dah bagi tahu dah, standby aku nak datang rumah ni. Nak jalan lama tak jumpa. Kan? Dah bagi tahu. Sampai-sampai tengok, dah bagi salam 3 kali. Lampu terpasang, kipas terpasang, pintu terbuka, kereta ada. Bagi salam 3 kali tak menyaut. Apa kita cakap? Lampu terpasang, kipas terpasang. Orang ada ni. Kenapa tak cakap kipas ada ni? Oh, lampu ada ni. Mana orang? Pergi rumah, lampu terpasang, kipas terpasang, kereta ada. Kita cakap lampu ada, kipas ada, kereta ada ke? Kita akan kata orang ada. Tu boleh. Dah kalau tengok langit, nampak langit ada ke Allah ada? Macam itulah. Masalah tak nampak Ustaz. Tak boleh cakap apa lah. Hati terijab bimbang, terijab dengan dunia lah. Terijab dia. Sedangkan alamat saja, isyarat saja. Ada, dia tak kata ada lampu. Kipas terpasang. Lampu terpasang. Orang tak ada. Ni apa ni? Siapa keluar masjid last ni? Macam itu kan. Siapa ni? Keluar tu besar-besar tulis tu. Lampu tutup. Macam kipas tutup. Dia keluar-keluar biar dia. Kita orang tengok. Tengah menerang. Tengok kosong ni. Gamaknya ada jin gamaknya. Dia isyarat tu. Lampu terpasang, kipas terpasang. Begitulah matahari terang menerang. Langit terbentang luas. Lautan tu terbentang tanpa bertepi. Tanda bukannya alam ada. Allah ada. Mana boleh alam jadi sendiri. Secara ringkas tu. Anak kita kena fikir cara tu. Paling ringkas fikir. Itu pun terbelit tu. Tengok langit. Kosong tak nampak. Allah suruh berfikir. Inna fi khalqis samawati wal ard. Wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Tak fikir. Apa yang kamu fikir tengok langit? Bukan tengok, tak sempat keluar rumah, sibuk. Tak sempat nak tengok langit. Silat-silat tengok-tengok, nampak marik. Mana lagi langit? Jangan. Duk sibuk kalut, buat motor, buat kereta. Sekala tengoklah langit Allah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Kalau bubuh tiang ni, tak tahulah aku sampai ke tidak ofis ni. Terima kasih ya Allah. Tengok pula bumi, elok jalan, tak bombak-bombak gitu. Ini bumi tak fikir, langit tak ingat. Qalilan ma tashkurun. Sedikit hambaku yang bersyukur. Yang dia tahu dia ada. Ataupun dia tahu dia usaha nak ada. Itu pun satu bab juga tu. Ada bukan sifat kita, dia usaha nak mengadakan apa-apa. Itu satu hal lagi. Tapi Ustaz, yang kita usaha ni apa? Amal. Allah suruh buat. Bukan suruh ada kan. Tapi yang ada, Allah ada kan. Bukan kita usaha. Kalau kita usaha ada, semua usaha jadi, betul tak? Berapa ramai usaha tak jadi? Saya dipuas berusaha Ustaz. Tak jadi-jadi. Tahulah apa isyaratnya. Cakap. Apa isyaratnya Ustaz? Saya usaha tak jadi-jadi. Usaha tak jadi-jadi. Apa nak jawab dalam kehidupan? Kaedah ni.
Ni kaedah siddiq ni. Yakni kita tasdik, membenarkan, kita renung, lihat kehidupan dengan kebenaran, dengan al-haq perbahasan. Kita pun jawab, tahu kenapa tak jadi? Lah, macam-macam, tak tahu asal dia orang dengki ke mak ni. Orang dengki. Tak tahu, mungkin saya punya zikir tak tembus kot. Zikir pula. Macam-macam, jenuh cari ni. Ada yang zikir power tak Ustaz? Zikir power dia minta lah. Lalu kita jawab, kamu usaha apa? Yalah, usaha nak berjaya macam orang lain Ustaz. Saya pun tinggi kalau nak berjaya, tak jadi-jadi. Kita pun jawab, itu tanda menunjukkan bukan usaha yang bagi jadi. Kalau usaha yang bagi jadi, sekali buat jadi. Itu jawapan dia. Maka Allah nyatakan dunia itu wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Apa? Sebab apa kesenangan menipu? Kesenangan menipu bukan suruh pergi buang kesenangan tu. Ini motor menipu ni, buang dalam sungai tu. Salah fikir sungguh. Sebab apa? Dia ingat dengan usaha dia dapat pakai motor tu. Tu kata tipu. Kau pakai motor tu sebab aku bagi pakai. Usaha kau tu aku jadikan. Usaha lain tak jadi. Asal usaha tak bagi jadi. Ini dalam perbahasan nazar wa istidlal al-Imam Sanusi rahimahullah ta'ala alaih al-kasbu bab usaha. Menyatakan gerak-geri, duduk, diam, seluruh perbuatan makhluk tidak memberi bekas. Titik. Usaha tidak mendatangkan hasil, tetapi dalam hasil ada asbab usaha. Ini pening pula lah. Dia panggil kebarangkalian, takluk. Ilmu takluk ni, admit ni admit. Dalam hasil ada usaha. Dalam hasil, bulat besar hasil, bulat kecil usaha. Dalam hasil ada usaha. Tapi dalam usaha ada apa dalam? Tak ada apa. Jadi bukan usaha yang mendatangkan hasil. Kita berusaha sebab kita manusia. Asbab jadi Allah. Khalas. Habis tak nak berusaha, tak payah usaha dan cerita Ustaz, kamu bukan manusia. Habis cerita. Sudah. Sebab tu tak ada lagi orang panggil yang berusaha encik kucing. Ada? Tak ada encik kucing. Yang berusaha encik kucing, tak ada. Yang berusaha Tuan Haji sekian-sekian, lepas berusaha berjaya. Berjaya bukan sebab usaha patutnya. Sebab Allah bagi berhasil kan. Jadilah yang berbahagia. Berbahagia pula. Sebab apa? Usaha menjadi. Usaha menyatakan kita ada akal. Itu saja. Kita ada akal, maka ditaklifkan kita untuk berusaha. Dan usaha paling utama, yang utama seutama-utama usaha, belajar menuntut ilmu. Menuntut ilmu, kerja akal. Itu nombor satu. Nampak? Maka di situ jemaah yang memulakan otak melihat itu kaedah. Tengok tadi belajar bab tauhid itu dalam bab dalam perbahasan Imam Sanusi dan kitab Ummul Barahin, perbahasan wujud sifat nafsiyah. Bawa pada 3 perbahasan dari Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Mansur Al-Maturidi. Kita faham tentang perbahasan wujud, tapi bila kita nak terjemah dalam kehidupan, bagaimana nak istidlalkan, nak rasionalkan. Supaya kita tengok langit, macam betul lah ya, tengok lampu terpasang mesti ada orang. Maka tidaklah kita tengok langit dengan lalai. Itu datang perbahasan surah An-Nur ayat 35 tadi, wa yaqribullahul amsala linnas. Bagi contoh kat manusia. Begitu juga dengan datang masjid. Saya nak kait dengan datang masjid ni. Qiyas dia. Baik. Bila kita kait tentang masjid, kerja iman. Bagaimana perbahasan tadi? Tadi pun tentang iman. Masjid, kerja iman. Okey, baik. Bila sebut iman, Imam Abu Hanifah terjemahkan dan mengisyaratkan bahawa iman ni amantu billah, merujuk kepada wujud. Syarah wujud sifat nafsiyah itu diisyaratkan. Imam Abu Hanifah syarahkan wujud, dikaitkan dengan apa? Amantu billah. Disebut amantu billah, isyaratnya menunjuk pada Allah wujud. Okey.
Imam Ahmad bin Hanbal syarahkan wujud tambah maujud, yang ada. Baik. Maka bila rujuk kepada innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Kalau kait dengan Imam Abu Hanifah tadi apa isyaratnya? Allah ada. Amantu billah tu merujuk pada Allah ada. Maka datang rumah Allah ini kalau terjemahkan adalah kerana Allah ada. Isyarat tu bukannya pergi faham rumah Allah, Allah ada tu bertempat, jangan salah faham pula. Sebab dah laisa kamitsli syai', ada tu bukan rujuk pada tempat. Ada tu pada zat yang tidak bertempat. Wujud bila bil makan. Tapi isyarat datang rumah Allah tu sebab kita ambil amantu billah tadi. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Tu yang pertama tu. Yang layak imarah ke rumah Allah ni, yang yakin Allah ada. Ikut kan? Yakin Allah ada. Kita pun kan kau seorang yakin Allah ada. Marah kan? Macam mana nak terjemah dalam kehidupan? Ni nak kait tadi. Tadi cerita buat alam kan, tengok alam tanda Allah ada. Mana tanda Allah ada? Kita buat contoh rumah. Sekarang datang rumah Allah ni, yang layak mengimarahkan rumah Allah hanya orang yang yakin Allah ada. Itu kalau terjemah sebaliknya tu, yang tak datang tu, risau nak jawab tu. Contohlah. Bukan sebab ada masa. Bukan sebab ada kawan. Bukan pun sebab ada kuliah pun. Bukan sebab ada yang lain-lain. Sebab Allah ada. Walaupun dia seorang-seorang datang. Tak berkumpulan ke, dengan kumpulan ke, dengan siapa-siapa ke. Sebab iman ni tanggungjawab individu. Kalau setiap individu meyakini Allah ada, rasa Masjid Barakah kita ni 5 tingkat. Sebab tu antara KPI nanti akhir zaman, masjid penuh. Sebab apa? Kembali menyatakan Allah ada pada syariat tentang masjid. Baik, macam mana nak bagi rasional? Walhal itu tadi dah rasional lah tu. Tapi akal kita nak faham. Kita ambil contoh rumah. Rumah siapa? Rumah mak, rumah ayah. Ada orang tanya, balik kampung. Kat mana kampung? Jerantut. Siapa ada sana? Mak ayah ada lagi. Balik kampung tu sebab mak ayah ada. Tanya pula orang kedua, balik kampung tak? Dah tak balik dah. Sebab apa? Mak ayah dah tak ada. Jadi datang rumah mak ayah tu sebab ada masa mak buat makan-makan, ada makan, ataupun mak panggil ada faraid. Contohlah. Balik dia nak bagi harta ni. Kelang kabut balik. Balik rumah mak, rumah ayah, mak ayah sebab mak ada. Jangan bagi alasan pula, mak, tak maaf mak, tak ada masa lah mak. Tak ada masa lah, sibuk. Apa, kau ulang lagi sekali? Soal nak berani bagi alasan ni tu. Try lah. Tak maaf mak, rasa tak balik kot sebab orang tak ada masa lah. Bagilah. Kalau tak ada mak, tak ada engkau tu. Bukan tak ada masa, engkau tak ada. Mak dia bertaji tu kan. Sibuk, tak ada masa. Kalau tak ada aku, tak ada engkau. Contoh, syariat katanya. Hakikatnya Allah adakan mak untuk adakan kau. Faham? Mak dia berlapik cakap tu. Makna kata datang rumah mak sebab mak ada isyarat kepada ada mak. Datang rumah Allah sebab Allah ada lah. Bukan isyarat ada masa. Mana kalau dah tak datang itu, dah tak balik kampung, dah tak jenguk, dah balik juga, balik dah sekali-sekala. Mak ya tak ada adik-adik je lah, saudara mara. Mana kita boleh isyaratkan yang tak datang tu kemungkinan dia tak etikot Allah ada. Risau kat situ. Baik-baik rasa bersalah tak datang. Itu je lah. Itulah mak, mak tak datang bersalah ni. Ya Allah, salahnya tak datang. Patutnya.
Itu isyarat datang rumah Allah dengan kait datang rumah mak. Ini kaitan ni kena bincangkan jemaah sekalian. Untuk menaikkan balik kefahaman kesedaran tentang iman. Nak ditamsilkan, nak dikaitkan dengan perbahasan supaya kita jelas nampak. Kita memang itulah asal muasal kita beramal itu, melakukan seluruh amalan solat, segala amalan ketaatan sebab Allah ada. Itu iman kan sebab iman. Iman sebab Allah ada. Dan bila Allah ada, itu bermaksud segalanya itu dilihat oleh Allah, tidak sia-sia. Jangan kecewa sebabnya ada hanya Allah. Imam Ahmad bin Hanbal kata. Jadi kalau orang tak nampak pun kita buat baik, malah orang kutuk siap hari bulan, tak usah bimbang sebab Allah yang ada. Tapi ini perbahasan ada saja ni. Jadi dalam perbahasan hakikat kehidupan jemaah sekalian, berpesan-pesan kepada kebenaran, berpesan-pesan kepada kesabaran. Dengan kesabaran, kebenarannya sepatutnya nak ditanamkan dalam pemikiran dan dalam hati sanubari, terutamanya umat Islam, dan nak mengislamkan umat, itu kembali kepada melihat sebenarnya. Sebenarnya, atau kata sebenarnya yang ada siapa? Allah. Itu aja dia. Barulah kita jawab dengan man rabbuka. Sebab tu ketika wahyu yang pertama turun kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merujuk pada surah Al-Alaq ayat 1, yakni Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan sekalian kejadian ciptaan. Dengan nama Tuhan, Tuhan yang mana? Rabb yang mana? Kita merujuk pada Rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Merujuk dengan nama Allah, kalau perbahasan sifat 20, itulah ulama Imam Sanusi yang menginisiatifkan susunan, yang mengasaskan susunan sifat 20 itu Imam Sanusi. Pada zaman salaf. Ulama salaf dah bahas dah. Jadi tak ada masalah dan semuanya ada rentetan terkait sampai kehidupan itu. Kehidupan itu berpesan-pesan dengan kebenaran yang sebenarnya. Bismillah, dengan nama Allah, maka Allah wujud. Dah yang ada ini diadakan. Sebab tu bab tu dengan nama Allah, bukan ada sendiri. Makhluk tak boleh ada sendiri. Siapa itikad mengatakan ada sendiri, ini bimbang-bimbang. Termasuk dalam Qadariyah. Apa ramai berusaha merasakan sendiri. Saya ni sendiri, Ustaz. Sendiri saya besarkan anak, sendiri saya lah suami, saya lah isteri. Kan setengah orang tu kan. Siap menangis. Sendirian saya. Ya ke sendiri? Mana boleh sendiri? Sebab kita tidak boleh bersendirian. Kerana bukan sifat kita berdiri sendiri. Kita ni mesti bersama dengan, sebab tu bismillah. Maka di situ ada isyarat, Nabi kata mafhum hadis, mana-mana kebaikan yang tidak dimulakan dengan bismillah, terputus pertolongan Allah atau keberkatan. Titik. Sebab apa kena dengan nama Allah? Ini isyarat pula dalam kehidupan. Bila nak buat sesuatu perkara, orang akan tengok kebenaran tuan. Tengok nama siapa yang sign ni. Oh ini. Yang di Pertuan Agong. Sign. Nama tuanku. Oh, baik. Cuba tak ada nama. Yang membenarkan, nama siapa? No name. No name. Siapa bagi kebenaran ni buat bangunan 100 tingkat ni? Ini tiada nama. Yang berkhidmat bawah tiada nama. Tapi yang membenarkan pihak otoriti siap cok ke, pam, tengok nama, amboi pihak berkuasa tempatan PBT contoh. Tak boleh buat main-main ni. Dia tak ada sign PBT ni, nama pihak berkuasa tempatan. Jangan jawab pasal berdosa sampai. Baik, kita bagi dalam azan sebelum kita buat kesimpulan.
Allahu Akbar, Allah. اللهم رب أنزل الصلاة هذه السنة والبعض مقام لك لا Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Khair. Baik, kita pergi pada kesimpulan perbahasan kita pada malam ini. Baik, berbalik pada perbahasan kita, apabila kita melihat, kita bawa perbahasan hakikat kehidupan. Sebab kehidupan ni jemaah sekalian, yang menyebabkan, kita pergi perbahasan yang dipanggil dalam bab uruf semasa dalam perbahasan permasalahan kehidupan. Kita berada pada zaman yang bukan lagi, walaupun ada hadis mengatakan Islam kembali dagang, tapi kalau kita lihat Islam ni bukan asing bagi kita sebenarnya. Sebab dah lama dah, 1400 tahun lebih Rasulullah SAW meninggalkan kita. Tapi bila mari pada realiti kehidupan, berapa ramai yang benar-benar merasai nikmat Islam? Itu je soalan dia. Meyakini apabila telah beramal, sedangkan Nabi kata ihfazillah yahfazka, jaga Allah, Allah jaga kamu. Tapi dalam bab
kita nak bagi tahu masyarakat terutama lah. Secara umum masyarakat, katalah kelompok yang kecil lah, letak kenalan ke, siapa anak ke, dalam bab usaha saja. Nak meletakkan kembali perbahasan kehidupan, kembalilah yakin pada Allah, tak capai sebab dia nampak yakin tu duduk pada apa? Dia tak tahu nak terjemah yakin. Mungkin dia kata pada solat. Solat pun kadang-kadang dia tak yakin. Datang was-was dia. Sebab tu kadang-kadang lambat. Lambat tu sebab apa? Sebab kalau ada masyarakah tak apalah. Kadang lambat dia melambat-lambatkan sebab solat dia kan dapat apa? Sebab tak yakin. Situ ada perasaan hakikat kehidupan. Rupanya mereka segelintir manusia itu, kita doakan kepada Allah angkat hijab ini. Hijab tertutup dengan syariat kehidupan. Ini poin yang saya nak tekan kat sini. Yang syariat hidup apa? Duit. Syariat hidup apa? Makan, minum. Syariat hidup apa? Nikah, kahwin. Itu syariat semua tu kehidupan. Jadi terperangkap dengan urusan syariat kehidupan, lupa syariat kehidupan mesti tunduk kepada syariat yang maha menjadikan. Dalam bab duit ada cerita bab rezeki. Arwah tok saya siap cakap ketika saya 20 tahun dulu bila nak menceburkan diri dalam bidang perniagaan. Arwah tok saya meninggal umur 84. 85. Ketua kampung jaga masjid di Sungai Serai Nazir dekat 20 tahun. Tok Ompek di Kuang Sungai Serai. Pencen umur 53. Pencen tali air berapa ratus sangat, 100 200 lah. Tapi milioner. Sampai ke cicit dapat. Bukan soal milioner tu. Soalnya di umur 53 jadi kontraktor. Tapi dah menjadi kontraktor itu, satu, masjid tak tinggal. Malam saja ada kat masjid. Biasalah kita kontraktor drawing macam ni, nak projek sana, projek sini, bincang. Ni satu apa pun tak ada, datang rumah balik tengok. Pukul 6 sampai rumah. Pergi ladang. Ni saya sendiri tengok lifestyle arwah tok saya ni. Nak kait dengan syariat dan hakikat tadi. Kemudian pergi masjid. Pukul 10 balik, berita dunia. Berita dunia dulu. Sampai kan plekat gulung-gulung-gulung, kopi syawan. Tengok live dia santai. Tahu-tahu juta duit. Kalau ikut umur 53 tahun, nak je kontraktor, orang kata, mana maunya. Umur 53 tahun baru nak mengukur. Tapi 30 tahun Allah bagi. Ya Rab. Sekali keluar soalan dia tanya, kau tahu apa bab duit? Kita dengar bab duit, usaha tangga kejayaan. Itu dulu keluar. Patutnya bila tengok duit, tengok Iqra bismi rabbikal ladzi allazi khalaqa, ciptaan yang menciptakan. Duit itu ciptaan. Bila tengok ciptaan mesti dengan nama pencipta. Bukan dengan nama duit. Nama pencipta itu merujuk kepada itu kaitnya dengan rezeki. Bila rezeki pula, bila kita pergi pada rezeki, ni kalau ada papan ni cantik ni, ni boleh guna ke nanti? Saya boleh link kan ni nanti? Ada iPad ni? Ada. Kalau ada HDMI saya boleh guna nanti. Ni saya kena tu. Tak ada. Tak apalah, kita buat step piramid 3 kali Jumaat. Kalau tak nampak, habis 3 kali Jumaat. Duit, rezeki. Bila rezeki, bukan cerita bab duit lah. Dalam cerita bab duit, ada kaitan perbahasan tentang rezeki. Bukan duit saja. Kena ada, kita kena ada pipeline, projek bagus, line up bagus. Dia cerita bab duit ni. Dia lupa, duit bukan datang dahulu, datang kemudian. Yang dahulu tanpa ada permulaan, tu berbincang soal rezeki. Rezeki pula, dia bukan cerita bab benda balik. Dia tak turun ke sini, dia akan rezeki, dia akan naik. Huwar Razzaq. Nampak? Duit pergi pada rezeki. Rezeki pergi kepada siapa? Huwar Razzaq. Ia ni Allah. Ramai orang jaga duit tapi tak jaga rezeki.
Ini kata ihfazillah. Ramai orang jaga duit tapi tak jaga rezeki. Apa jaga rezeki? Contoh malam ni tuan-tuan. Tuan-tuan datang ni itikad cari rezeki ke tidak malam ni? Nah. Ramai orang kata cari rezeki itu hanya di siang hari. Itu bukan cari rezeki, itu cari duit. Rupanya bila sebut dengan rezeki, itu kaitan tentang wa barakatan fir rizq, al barakah, barakah. Cari pahala. Jadi malam ni tuan-tuan, ni cari rezeki lah ni. Makin lama duduk, investment tinggi, barakah tinggi. Bila tinggi, dunia jadi kecil. Dia kecil, mudah perjalanan dunia. Allah permudahkan, bukan mudah pun. Orang kata dunia mudah-mudah. Try lah tengok. Tertiarap dekat depan ni. Sebab dunia ni sifatnya liar. Dunia ni sifatnya ada dua wajah. Kita tak tahu dia ni wajah baik, wajah buruk. Itu nama fitnah. Boleh jadi duit itu manfaat, boleh jadi duit itu mudarat. Air ni tuan-tuan. Boleh jadi minum elok dia, boleh jadi tercekik minum sehari. Ni dunia. Elok air jenis air. Sekali datang hujan, Allahu Akbar. Ambil banjir naik. Dengan air juga. Dunia barang yang tak pasti. Lalu dalam perbahasan dia panggil mungkinat. Barang mungkin, barang tak pasti. Boleh ada, boleh tiada. Boleh baik, boleh buruk. Bila benda tu tak boleh nak tetap, kenapa tidak kembali kepada yang menetapkan? Yakni Allah. Ya Allah, tetapkanlah, bantulah menjadikan dunia ini berada dalam ketetapan yang baik. Kan ada doa minta ketetapan yang baik, jauhkan daripada ketetapan yang buruk. Nampak? Lidah anak manusia dia rasa dia boleh handle sendiri. Lupa dia bahawa hakikatnya itu macam tadi, duit cerita buat rezeki. Nikah suami isteri, cerita buat suami isteri ke? Tak. Cerita tentang kasih sayang. Kasih sayang cerita pasal siapa pula? Suami isteri balik. Salah. Kasih sayang ni cerita tentang wa min ayatihi. Di antara tanda-tanda kekuasaanku. Bermaksud cerita tentang Allah. Tapi tak boleh nak cerita. Yang dia cerita, isteri saya baik, suami saya baik. Kalau baik, kalau jahat, memang jantan tak guna. Jantan tak guna pula. Wallahualam. Itu kaedah syariat. Kehidupan tertutup. Maka kita tak buka balik pada perbahasan hakikatnya. Mudah-mudahan dalam jalan hakikat ini, dia ada jalan dia, boleh syariat kita cerita ni ada tarik dah. Tarik kepada hakikat itu. Tarik ni tu datang amal-amal usaha yang kita lakukan itu. Mudah-mudahan sampai kepada hakikat ni membawa kepada ma'rifatullah. Wallahu alam. Itu saja, mohon ampun maaf daripada saya tak kekurangan. Dengan sangat tentu kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam dan membarakkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Lilladzina amanu wa tawassaw bil haqq wa bis sabr. Wallahu a'lam bis-shawab. Takbir. Allahu akbar.